Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung lagi baru ni. Baca baru ni sampai sekat. Wabihi qala haddathana Hammad bin Ismail bin Uliyyah qala haddathana Abi an Wuhayb an Yahya bin Abi Ishaq annahu haddathahu an Abi Sa'id mawla al-Mahri annahu asabahum bil Madinah jahdun wa shiddah. Situ. Wa annahu ata Aba Sa'id al-Khudri faqala lahu inni kathirul 'iyal wa qad asabatna shiddah فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها لياليا فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما أدري كيف قال والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد حممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. Situ hadis tu lah kita maksudkan. Tidak dihuraikan lagi. Ceritanya Abu Sa'id Maula Al-Mahri menceritakan kepada Yahya bin Abi Ishaq bahawa dia telah mengalami bahawa mereka annahu asabahum bil Madinah jahdun wa shiddah, bahawa mereka yakni penduduk Madinah telah mengalami kesukaran dan kesusahan. Jadi dia ni Abu Sa'id Maula Al-Mahri ni pergi kepada Aba Sa'id Al-Khudri. Dia berkata kepadanya bahawa saya ni ramai anak pinak dan kami telah mengalami kesukaran. Jadi saya mahu memindahkan anak pinak saya ke mana-mana tempat yang subur. Maka Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jangan kamu buat macam tu. Kamu tetaplah di Madinah kerana kami keluar bersama Nabi SAW. Saya rasa dia berkata hatta qadimna Usfan. Ini kata Abi Sa'id Maula Al-Mahri. Saya rasa dia berkata yakni Abu Sa'id berkata hingga kami sampai ke Usfan. Di situ Nabi SAW menetap beberapa malam, berada di situ beberapa malam. Maka berkatalah orang ramai, wallahi ma nahnu hahuna fi syai', kita tidak ada apa-apa di sini. Sedangkan anak pinak kita pula tidak ada orang yang menjaga mereka. Kita tidak berasa selamat terhadap mereka. Kita tidak berasa aman terhadap mereka. Maka perkara itu, cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Berkatalah Nabi SAW, apa yang telah sampai kepadaku dari cerita kamu ini? Ma adri, saya tidak pasti. Bagaimana dia kata?
Dia katanya ni akan datang ni, saya tidak pasti. Dia kata wallazi ahlifu bihi kah atau wallazi nafsi biyadi. Itu dia tak pasti. Demi Tuhan yang aku bersumpah dengan namanya, atau demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Laqad hamamtu, atau maknanya sesungguhnya aku benar-benar mahu. Au in syi'tum, atau kalau kamu mahu. La adri ayyatahuma qal, saya tak pasti yang mana satu dari dua perkataan ini telah digunakan oleh beliau. La amuranna binaqati, aku boleh menyuruh supaya disiapkan untaku, kemudian aku tidak membuka mana-mana ikatannya hingga sampai ke Madinah. Wa qala, Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah, ya Allah, Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Faja'alaha haraman. Dia menjadikannya, Ibrahim telah mengharamkan Mekah, dia menjadikannya sebagai tanah haram, dan aku mengharamkan Madinah. Aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, yaitu kawasan di antara dua bukit, bahawa tidak boleh ditumpahkan darah di kawasan itu, dan tidak boleh dibawa senjata untuk berperang, tidak boleh ditutup ataupun ditebang pokok padanya, illa li'alfin, kecuali untuk makanan binatang. Illa li'alfin, boleh ditutup untuk makanan binatang. Ya Allah, berkatilah untuk kami di Madinah kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami, yang digantang kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada cupak kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami, yang digantang kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada cupak kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami di Madinah kami. Ya Allah, jadikanlah bersama keberkatan yang sedia ada padanya dua keberkatan yang lain lagi, yakni lipat gandakanlah keberkatannya. Demi Tuhan yang nyawaku berada di Madinah, berada di tangannya, tiada di Madinah ini satu lereng ataupun satu jalan melainkan dikawal oleh dua malaikat, sehinggalah kamu sampai kepadanya. Kemudian qala linnas, dia pun berkata kepada orang ramai, irtahilu, berangkatlah kamu. Fartahalna, maka kami pun berangkat. Fa'aqbalna ilal Madinah, kami menuju ke Madinah. Kami pun menuju ke Madinah. Demi Tuhan yang kita bersumpah dengan namanya, au yuhlafu bihi, ataupun demi Tuhan yang namanya dijadikan sebagai sumpah. Asyakku min Hammad, ni Hammad yang syak ni dalam di lafaz ini. Nahlifu bihi ataupun yuhlafu bihi, ni Hammad yang syak. Ma wada'na rihalana, kami tidak meletakkan kenderaan-kenderaan kami. Jadi belum lagi kami meletakkan kenderaan-kenderaan kami ketika kami masuk ke Madinah, terus Banu Abdullah bin Ghatafan telah menyerang kami. Wa ma yahijuhum qabla dhalika syai', sedangkan tidak ada apa-apa yang mendorong mereka berbuat begitu sebelum itu. Seterusnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami dan mud kami. Ya Allah, jadikanlah keberkatan Madinah ini berlipat kali ganda. Jadikanlah bersama keberkatannya dua kali lagi berkat. Yang satu lagi pun begitu juga. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Maula Al-Mahri lagi bahawa dia pergi kepada Abu Sa'id Al-Khudri pada malam-malam Harrah. Dia meminta pendapatnya tentang mau keluar dari Madinah. Wa syaka ilaihi as'araha, dan dia mengadu hal kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang mahalnya harga barang-barang di Madinah dan ramainya anak pinak dia tu. Dia menceritakan bahawa dia tidak dapat sabar menghadapi kepayahan di Madinah, wala wa'iha, dan kesusahannya. Faqala lahu,
Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, waihak, la amruhu bidzalik, aku tak akan menyuruh kamu berbuat begitu, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada sesiapa bersabar di atas kesukaran Madinah, fayamuta, lalu dia mati, illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman, maka aku akan menjadi syafi', penolong kepadanya, ataupun syahid, penyaksi kepadanya pada hari kiamat nanti kalau dia muslim. Ini riwayat daripada Abdul Rahman bahawa dia mendengar Abu Sa'id berkata, dia kata, Abu Sa'id menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni haramtu ma baina labatai al-Madinah, sesungguhnya aku haramkan, yakni aku jadikan sebagai tanah haram kawasan di antara dua labah di Madinah, yakni dua kawasan berbatu hitam di Madinah, sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan, yakni menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Qala thumma kana Abu Sa'id ya'khud wa qala Abu Bakar yajidu ahadana, lepas pada tu Abu Sa'id mendapati kalau dia mendapati ada burung di tangan sesiapa daripada kami, dalam satu riwayat itu dia ambil, kalau dia dapati ada di tangan sesiapa daripada kami burung di Madinah tu, dia akan ambil, fayafukuhu, dan dia lepaskan burung itu dari tangannya, kemudian dia membebaskan burung itu. Seterusnya daripada Sahal bin Hunayf, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangannya ke Madinah, faqala innaha haramun amin, dia kata sesungguhnya Madinah itu adalah haram, yakni tanah haram yang aman. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya kami pergi ke Madinah ketika mana bumi Madinah itu berwabak, penuh dengan wabak. Fashtaka Abu Bakar jatuh sakit, Bilal jatuh sakit. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesakitan sahabat-sahabatnya itu, baginda pun mendoakan, katanya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah, ya Allah, timbulkanlah kasih kepada kami terhadap Madinah sebagaimana engkau telah timbulkan kasih kami terhadap Mekah, atau lebih lagi dari itu. Wasahihha, dan ya Allah, pulihkanlah keadaan di Madinah itu, perbaikilah keadaan di Madinah itu. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkatilah untuk kami pada sa'nya dan pada cupaknya. Wa hawwil hummaha ila al-Juhfah, dan pindahkanlah demamnya itu ke Juhfah. Yang satu lagi pun begitu juga, sesiapa yang dapat sabar menghadapi kesukaran dan kepayahan di Madinah, kata Nabi SAW, aku akan menjadi pembantu kepadanya ataupun penyaksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Gitulah. Setakat itu dulu kita tengok. Sebab ni baki bab dulu ni, baki bab dulu. Ceritanya Abu Sa'id Maula Al-Mahri, dia duduk di Madinah. Selain daripada dia, orang lain pun mengalami kesukaran juga di Madinah. Dia pun bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW. Dia kata kepadanya, aku ni ramai anak pina, lepas tu kita mengalami kesukaran, kesusahan pula di sini. Jadi saya kira nak pindah lah, nak pergi ke tempat lain, nak keluar daripada Madinah, ke tanah subur. Abu Sa'id berkata, jangan buatlah begitu. Duduk teruslah di Madinah ni. Sebab apa? Dia pun ceritalah. Ketika bersama dengan Nabi SAW dulu pun pernah juga orang mengadu hal, tak ada gapa satu kita sini, lepas tu anak pinak kita pula terbiar, tak ada sesiapa yang menjaga, kita tidak berasa aman terhadap mereka. Bila Nabi SAW tahu, dia kata, apa ni cerita sampai kepada aku daripada kamu ni? Lepas tu dia pun kata,
Kalau nak kira, aku boleh. Aku boleh. Mana saat ni dia berhenti beberapa malam di situ, di Usfan itu. Kalau nak kiranya, kalau aku nak suruh orang biar tak berhenti, setelah ikat kenderaan, yang ni unta tu diikat, tak buka satu ikatan pun terus daripada Mekah sampai ke Madinah, boleh nak buat lagu tu. Tetapi yang aku berhenti ni untuk, maksudnya untuk kesenangan kamu jugalah, bahawa tidak penat sangat perjalanan tu, tak ada berhenti-henti. Kalau nak kira lah, kerinduan aku, tarikkan Madinah tu, supaya aku pergi ke sana ni semasa itulah, pergi ke sana tu, tarikkannya begitu kuat sehingga kalau boleh tak payah berhenti pun tak apa. Itu maksud dia. Pun kata, ya Allah, Ibrahim telah mengharamkan Mekah serupa dengan sebelum pada ni juga, jadi aku mengharamkan Madinah. Yang ni kawasan di antara dua bukitnya. Sudah kita jumpa dah sebelum pada ni. Hak lain-lain tu banyak kita sudah jumpa dah. Bila pergi ke Madinah, kata Abu Sa'id, tak sampai lagi dekat kami, setibanya kami masuk ke Madinah, setibanya kami di Madinah, baik-baik saja kami masuk ke Madinah, Abdullah bin Ghatafan terus menyerang kami. Ni cerita dia. Sebab apa? Sebelum pada tu tidak serang. Mana nak ceritanya Madinah ni Allah SWT berkati, Allah SWT kenal, pilih dia sebelum Nabi SAW pindah ke sana lagi. Dia jaga dah, kawal dah. Bukan kawalan ini selepas Nabi SAW pergi ke Madinah. Inilah dia kata sebelum pada tu tak ada apa-apa pun yang mendorong mereka pergi serang Madinah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa penghalang. Dan tidak ada pula puak-puak ni ada musuh dia yang mereka hadapi. Di sini dalam syarah Nawawi, wala kana lahum aduwwun yahijuhum wa yashtaghiluna bihi bal sababu man'ihim qabla qudumina hirasatul malaikah. Itu dia nak ceritanya. Jadi nak kata dia ni ada halangan, tak boleh serang sebelum pada tu kerana kuat ke askar di Madinah sebelum Nabi SAW pergi? Tak ada. Lepas pada tu mereka sedang sibuk menghadapi musuh yang lain pun tak ada juga. Tetapi apa yang tidak serang tu? Kerana malaikat duduk jaga selama ni. Itu dia nak cerita je. Dia nak cerita di sini begitu. Bila kami sampai tu mereka tu mari serang. Mana sebelum pada tu kalau nak serang boleh dah. Inilah dia nak menggambarkan bagaimana Madinah tu dijaga oleh malaikat itu. Dijaga oleh malaikat tu sebelum pada tu lagi. Sekali kita tengok sini nampaknya selepas Nabi SAW pergi tidak dijaga. Sebelum pada tu dijaga. Selepas Nabi SAW pergi tidak dijaga. Sebab dia boleh mari serang tu. Sebelum pada tu tak ada nak serang. Tak ada nak serang. Dia nak cerita di sini boleh jadi kalau dia serang dulu boleh kepada mereka lah tanah tu. Sebab mereka kuat. Dan puak-puak Ansar tak ada kuasa mana. Bila boleh kepada mereka, jadi sukarlah untuk diserahkan bumi Madinah tu kepada Nabi SAW, untuk menerima Nabi SAW. Maknanya Allah SWT buat hikmah, Allah SWT dia buat buka jalan ke mana-mana supaya mudah Nabi SAW pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, Nabi SAW sudah atur dah. Pergi dia tidak boleh kuasai juga Madinah itu. Sebab apa? Sudah ada pengawal dia. Sebelum pada tu tak ada. Sebelum pada tu kalau dia pergi serang pada masa tu boleh. Tetapi Allah SWT dengan hikmatnya tidak boleh jadi tegak hati mereka. Ini semua kerana apa? Kerana malaikat sudah berkawal di situ. Itu hal dia naknya. Jadi jangan tinggallah. Mana bumi ini adalah bumi yang diberkati. Sebab apa? Nabi SAW telah doa pada gantang, pada cupak dan sebagainya. Doa. Dan doa berlipat kali ganda keberkatan di Madinah. Selain daripada tu, malaikat pula jaga di setiap lorong dan setiap jalan dia. Itu dia nak. Seterusnya ni doa berkat lagi ni. Tadi juga Abu Sa'id Maula Al-Mahri tadi, lagi dia tanya, dia pergi minta pendapat Abu Sa'id Al-Khudri ni bila. Yang ni pada tahun 60. Pada tahun 60 Hijrah lebih. 60 lebih Hijrah. Pergi, iaitu pada
ketika berlaku peristiwa Harrah di Mekah, di Madinah, iaitu tentera bagi pihak Yazid menceroboh Madinah tu beberapa malam. Jadi dia pun pergilah minta pendapat Abu Sa'id Al-Khudri untuk nak keluar daripada Madinah. Dan dia mengadu hal kepadanya, mahal harga barang-barang di sini. Maklumlah, apabila kucak kaca jadi mahal harga. Anak pinak pun ramai. Dia berasa dia tak boleh sabarlah dengan kesusahan dan kepayahan di Madinah ni. Abu Sa'id kata, jangan. Kalau aku tak akan suruh kamu pergi ke lain. Sebab apa? Sebab aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dah lagu ni. Kalau orang boleh sabar, aku akan menjadi syafi' kepadanya dan aku akan menjadi syahid kepadanya pada hari kiamat nanti kalau dia muslim. Syaratnya. Ini pun kita sudah bincang dah dulu berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syafi' dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syahid. Minggu lepas kita sudah bincang dah ni. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu nak sangat sahabat-sahabat dia duduk di Madinah ni? Baru ni pun sudah sebut dah, semua sebut lagi sekali lagi sebagai peringatan, sebab ni penting ni. Di sebalik larangan dan di sebalik galakkan supaya duduk tetap di Madinah tu, apa sebab? Supaya Madinah itu dihuni oleh orang-orang yang baik, terutama sahabat-sahabat dia, tidak pergi ke tempat lain, supaya dia menjadi di tempat pusat lah. Kalau orang nak belajar agama, nak tahu tentang sunnah Nabi apa-apa, senang pergi ke situ. Di situ terkumpul ramai sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang belajar secara langsung daripada sahabat. Itu tujuannya. Dan sebelum pada ni kita baca dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang buat jenayah di situ, sesiapa yang melakukan bid'ah di situ ataupun melindungi orang-orang itu, dia dikutuk oleh Allah SWT. Apa? Supaya agama di Madinah terpelihara, supaya keamanan di Madinah itu terpelihara. Jadi orang pun bila aman suka nak pergi. Lepas tu bila orang pergi belajar agama, belajar hak betul di sana, buat balik tidak salah. Kalaulah buat benda-benda yang salah di sana, maka orang yang jauh-jauh pergi, orang ingat kau memang betul cara perbuatan macam tu, rupanya tak betul. Dia buat balik ke negeri dia pergi sekejap saja. Sebab itu besar dosanya. Tujuan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia duduk di situ, apa tujuan? Supaya orang boleh tengok, jumpa dengan sahabat ni. Kalau tidak jumpa dengan sahabat ni, jumpa dengan sahabat ni, dan mereka dapat mempelajari sunnah dengan baik. Begitu juga selain daripada tu, Nabi SAW nak suruh orang-orang Islam ni ramai duduk di situ. Sebab apa? Itu sebagai pusat. Kalau pergi duduk di lain, dia payah nak bergerak, musuh-musuh nak mari serang pun mudah. Tapi kalau duduk di situ belakang, duduk pertahankan tu, ini tanah suci kita juga, maka keadaan di Madinah itu terpelihara dan dia boleh menjadi aman, menjadi penggerak yang utama untuk seterusnya, untuk menguasai negeri-negeri di sekelilingnya selepas itu. Kalau tidak, pusat tu dikemahkan dulu, boleh jadi berteraburan lah selepas pada tu. Itu tujuannya. Kemudian ini nak ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri ni, begitu dia percaya, begitu dia yakin tentang haramnya tanah Madinah tu. Madinah tu sebagai tanah haram. Kalau dia jumpa dengan sesiapa daripada kami ada burung saja di tangan dia, dia akan pelepah burung tu. Sebab apa? Tak boleh tangkap burung, tanah haram. Apatah lagi kalau nak bunuh burung tu, nak sembelih, nak apa, tak boleh. Sebab itu termasuk dalam binatang buruan, binatang liar. Dengan sebab itu dia pelepaskan. Baru ni kita sudah bincang dah masalah Madinah ni tanah haram kalau tidak tanah haram, khilaf ulamanya sudah bincang dah. Abu Sa'id Al-Khudri ni termasuk di antara orang yang menganggap Madinah ni sebagai tanah haram. Di antara imam-imam yang besarnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia menganggap itu sebagai tanah haram. Maknanya tak boleh kita nak tebang pokok dia, nak cabut rumput dia sewena-wena, nak tangkap binatang buruan dia, tak boleh. Walaupun hukumnya mengikut kebanyakan ulama tidaklah seperti di Mekah, iaitu apabila kita membunuh binatang kena bayar sekian-sekian banyak jazaknya ataupun ganti ruginya. Tak ada begitu di Madinah ni. Tetapi haram jugalah, haram juga mencerobok. Kemudian ini pula cerita Nabi SAW menghulurkan tangannya ke Madinah buat gitu.
Ataupun buat gitu. Ini cara gambaran orang yang begitu rindu, begitu sayang, begitu inginkan sesuatu tempat itu. Dia buat sayang ke Madinah. Dan isyarat kepada Madinah itu adalah haram yang aman. Maknanya kena jagalah keamanan dia. Aman dia tu hendaknya bukan sekadar setakat orang saja aman. Tidak diceroboh, tidak diganggu gugat, bahkan binatang-binatang, bahkan pokok-pokok kayu, daun-daun kayu, apa semua tu biar aman belaka, biar selamat belaka. Itu tujuannya. Hak besar lagi, hak naknya, hak seterusnya, iaitu nak didik kita orang Islam. Sekurang-kurangnya kita tahu beza tempat di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Beza antara masjid dengan bukan masjid tak serupa. Antara satu tempat ni dengan tempat ni tak serupa. Jadi kita kena jagalah hak tempat, hak tanah suci tu. Selain daripada tu, nak suruh kita beringat mana-mana tempat pun jangan mudah-mudah dan sewenang-wenang kita buat tu, jangan. Biar perangai tu terbawa-bawa balik ke tempat kita. Kita tidak tutup pokok kayu ataupun daun kayu tak tutup pasar, getuh apa-apa. Nak suruh dia terjaga alam ini, alam sekitar ini. Nak suruh gitulah. Kemuncaknya ada tempat tadi, di tanah haram. Bukan makna tanah haram tu saja, tempat lain boleh sewenang-wenang kita buat, sesuka hati kita buat, tak apa ke mana-mana pun, tidak ada hikmat duniawi dia, tidak. Jangan agak begitu. Hikmat duniawi dia tetap ada. Mana-mana negeri pun dia boleh kawal, kerajaan boleh kawal, boleh hadkan, ni setakat ni je boleh tebal pokok kayunya, lebih pada tu tak boleh. Binatang-binatang ni tidak boleh diburu. Kalau diburu kesalahannya macam-macam ni. Tidak salah tu untuk menjaga alam sekitar. Tetapi munafaat tu adalah munafaat duniawi. Hak berkait dengan pahala ke apa tak ada. Berkait dengan pahala tak ada tu. Kalau kita jaga, kalau kita tak itu, dosa ke apa tu tak ada. Cumanya dari segi kepatuhan kepada kerajaan, kepada ketua, bila dia larang kita tak boleh langgar, itu soal lain lah. Bila kita patuh boleh pahala gitu. Bukan boleh pahala kerana kita tidak kerana kita tak jaga dia ke atau jaga dia ke, tidak. Tidak begitu. Kerana berlapis lah, kerana patuh kepada pemerintah, dan itu akan membawa kebaikan kepada kita juga. Kebaikan dia dari segitu. Dari segi pahala, kalau kita tak faham tu, kita tak ada tu pada tempat lain. Adapun Mekah dan Madinah, dia ada tu. Tu hal lebihnya. Lepas tu ceritanya Aisyah ni pula, dia kata pergi ke Madinah. Madinah tu tempat wabak pada masa tu. Wabak macam-macam wabak lah. Abu Bakar jatuh sakit, Bilal jatuh sakit, sehingga meracau dan jadi mengigar lah. Sebut rindu ke Mekah, kalau alangkah baiknya kalau boleh balik, duduk di tepi-tepi sungai dia tu seronoknya. Jadi sampai gitu teringat ke Mekah tu. Maka Nabi SAW pun doa supaya timbul rasa kasih dalam hati kami terhadap Madinah, sebagaimana engkau telah timbulkan rasa kasih dalam hati kami terhadap Mekah, atau lebih lagi dari itu. Ni dia doa. Dan doa berkat. Lepas tu dia minta supaya demam di Madinah tu dipindahkan ke Juhfah. Dipindahkan ke Juhfah. Demam dia tu. Jadi maklum dah Madinah ni sebelum daripada Nabi SAW pergi tu memang maklum tempat wabak. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, dia larang pergi ke tempat-tempat yang ada penyakit penyakit taun ke apakah yang merebak tu. Dia larang. Sini buat apa dia pergi pula. Jadi macam-macam lah pendapat ulama dalam menjawab kemuskilan itu. Di antaranya pergi ni sebelum larangan. Tak ada larangan tu hak kemudian. Larangan tu hak kemudian. Jadi sebelum dia pergi, Nabi SAW hak larang tu selepas dia pergi. Hak ni pergi ni sebelum daripada ada larangan itu.
Yang keduanya larangan, itu larangan pergi itu. Jadi kalau tempat itu wabak dia tu begitu cepat merebaknya dan bahaya sekali, mengancam nyawa. Tapi kalau berdemam begitulah, itu tidak termasuk dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, larang, tak termasuk. Dalam hadis ini juga kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan supaya demam itu dipindahkan ke Juhfah. Apa? Diminta pindahkan ke Juhfah tu. Tidakkah sana ada juga penduduk dia? Jawabnya, Juhfah tu diduduki oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Dengan sebab itu ulama membuat kesimpulan tak apa doa keburukan untuk orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkan di sini kafir yang memusuhi Islam lah. Doa untuk keburukan dia tu tak apa. Dan doa biar pindahkan keburukan yang ada pada orang Islam ni kepada orang yang bukan Islam, boleh. Di sini berdasarkan hadis ini ulama mengatakan boleh. Setelah habis situ bab at-targhib fi sukn al-Madinah wa fadl as-sabr ala la'waiha wa shiddatiha, lebih kurang dulu juga tajuk. Wa bihi qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Qattan ibn Wahb ibn Umair ibn al-Ajda' an Yuhannas مولى الزبير أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراز يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تنصرف الملائكة ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه
ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. Ini bab galakkan menduduki Madinah, galakkan duduk di Madinah, tinggal di Madinah, dan kelebihan bersabar menghadapi kesukaran dan kesusahan di Madinah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya dia kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersabar dalam menghadapi kepayahan dan kesukaran di Madinah, aku menjadi syafi' ataupun syahid pada hari kiamat nanti. Ini lebih kurang dulu. Hasal lagi. Diriwayatkan daripada Yohannes Maula Zubair, dia menceritakan kepada Niqatan bahawa dia sedang duduk dekat Abdullah bin Umar pada masa fitnah berlaku. Maka seorang bekas hamba ataupun hamba perempuan yang telah dibebaskan oleh Ibnu Umar datang kepadanya, memberi salam. Dia memberi salam kepadanya. Dia pun kata, saya nak keluar lah, saya nak keluar, yang ini daripada Madinah. Wahai Aba Abdurrahman, yang ini itu kunyah kepada Abdullah bin Umar. Ishtadda alaina zaman, apa ni, kita menghadapi zaman kesukaran ini. Faqala laha Abdullah pun kata, duduk bodoh, kata. Duduk bodoh, ataupun duduk bongok, gitulah. Sebabnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersabar dalam menghadapi kesukaran dan kepayahannya, yang di Madinah itu, sesiapa pun, melainkan aku akan menjadi syahid, yang penyaksi kepadanya, ataupun akan menjadi syafi' kepadanya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, itu seperti jugalah. Maksud dianya la'waiha dhamir pada la'waiha, kepayahan dan kesukarannya, itu maksudnya Madinah maksudnya. Satu lagi ni pun lagu tu juga, supaya ni belakang ni, supaya ni. Seterusnya bab siyanatil Madinah. Madinah dijaga, dipelihara daripada dimasuki
dijaga daripada dimasuki, ataupun dikawal daripada dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap jalan di Madinah itu ada ramai malaikat. Madinah tidak boleh dimasuki oleh ta'un dan dajjal, tidak boleh dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Masih, yakni Dajjal. Al-Masih di sini bukan Nabi Isa. Al-Masih makna Dajjal akan datang dari arah timur. Tujuannya, sasarannya ialah Madinah. Hingga bila dia singgah di belakang bukit Uhud, malaikat pun memalingkan mukanya ke arah Syam. Di sanalah dia akan binasa. Bab Madinah, Madinah menghapuskan kekotorannya, dan ia dinamakan, Madinah itu dinamakan juga Tabah dan Taibah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman kepada orang ramai di mana seseorang itu memanggil sepupunya dan sanak saudaranya, halumma ilar raha, marilah kita pergi kepada kesenangan, marilah kita pergi kepada kemewahan. Padahal Madinah lebih baik kepada mereka andainya mereka benar-benar mengetahui. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada sesiapa pun keluar, tidak ada sesiapa pun dari mereka keluar dari Madinah itu kerana benci kepadanya, kerana tidak suka kepadanya, melainkan Allah akan menggantikan orang yang lebih baik lagi untuk duduk di Madinah itu. Ketahuilah, sesungguhnya Madinah itu seperti kalkir, seperti tanur, ataupun sebab kita kata kir ni tukar besi tu, tempat api dia tu. Tanur lah kita kata. Seperti Madinah itu seperti tanur ataupun bekas api yang digunakan oleh tukang besi itu. Api bekas dia tu. Macam avan lah kita kata. Tukhrijul khabith, mengeluarkan yang tidak baik. Madinah itu seperti itulah. Api tukang besi ataupun tukang emas itu yang mengeluarkan yang tidak baik. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat sehingga Madinah itu akan mengeluarkan orang-orang jahatnya, seperti mana api tukang besi itu mengeluarkan khabathal hadid, daki-daki ataupun kekotoran besi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, katanya saya telah mendengar Abul Hubab Sa'id bin Yasar berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan supaya pergi, aku telah diperintahkan berada, boleh juga, di negeri yang akan memakan negeri-negeri lain. Mereka panggil negeri itu ataupun tempat itu Yathrib, iaitulah Madinah. Ia, yakni Madinah itu akan mengeluarkan, menyisihkan orang seperti mana api tukang besi itu menyisihkan ataupun mengeluarkan karak-karak ataupun kekotoran besi. Ini pun satu lagi hadis ini, sanad dia lebih kurang itu juga isi dia, cuma tak ada sebut al-hadid saja. Kama yang fil kir al-khabath, tak ada sebut al-hadid itu, mana kekotoran lah. Dalam riwayat ada tu kekotoran besi, dalam setengah riwayat yang lain dia kata kekotoran perak akan disebutkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa ada seorang A'rabi telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu A'rabi tadi jatuh sakit di Madinah. Dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Muhammad, aqilni, batalkanlah bai'ahku. Batalkanlah bai'ahku kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan.
Kemudian dia datang lagi, dia kata aqilni bai'ati, batalkan, hapuskan bai'ahku kepadamu. Nabi SAW enggan. Kemudian dia datang lagi, dia kata lagi aqilni bai'ati, hapuskan ataupun batalkan bai'ahku kepadamu. Tetapi Nabi SAW enggan. Selepas tu kemudiannya Arabi itu pun keluar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Madinah itu seperti api tukang besi. Ia membuang kekotorannya dan yang baik daripada besi itu akan tinggal dalam keadaan yang bersih, suci. Seterusnya daripada Zaid bin Thabit daripada Nabi SAW sabdanya, innaha taibah, maksudnya ha tu Madinah itu adalah taibah, dan sesungguhnya ia membuang al-khabath, kekotoran, seperti mana api membuang kekotoran perak pula di sini disebutkan perak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan Madinah itu Tabah. Itulah. Jadi yang pertama yang kita baca tadi, galakkan duduk tinggal di Madinah. Kelebihan bersabar menghadapi kesukaran dan kepayahan di Madinah. Hadisnya lebih kurang dengan hak dulu. Cumanya hadis Ibnu Umar itu je. Anak buah dia ataupun maula dia, hamba yang telah dibebas olehnya, hamba perempuan, beri salam kepada dia, lepas tu kata nak keluar. Dia kata sebab susah duduk sini, susah. Dia pun kata duduk bodoh, dia kata bodoh, duduk bongok, kita kata lakak itu maknanya kalau kita kata tak puk kah, tak puk, budak tak puk ni, kita kata lagu tu lah. Kata lagu tu tak apa, mengikut setengah ulamanya, kepada orang-orang di bawah kita, hak rapat, hak mesra, boleh kita kata lagu tu. Sebab apa? Pasal hak dia minta, hak dia nak tu suatu perkara yang tak molek kepada dia. Kita kata lagu tu kepada dia tu hakikatnya baik. Kalau dia duduk di Madinah, dia dapat pahala, dia dapat kelebihan hak Nabi SAW kata. Maknanya untuk kebaikan, kita kata tak molek kepada dia tu dengan maksud lebih baik untuk dia. Kalau tak kata lagu tu boleh nyegi, boleh jadi nyegi. Kalau tak kata berat lagu tu, bila dia pergi, dia tidak dapat kebaikan. Hak sebenar. Dengan sebab itu tak apalah. Begitu juga kalau guru, kalau apa, kalau kasar sikit tak apa. Sebab apa? Dia maksud dia kasar tu dengan maksud hak baik, lebih baik untuk budak tu. Bukan dengan maksud hak tidak baik. Kalau dia tidak buat keras begitu, boleh tak jadi. Supaya juga di sini. Kalau dia tak kata lagu tu boleh jadi, maula dia ni tak duduk di Madinah. Dia kata berat sikitlah. Sebab apa? Sebab kedudukan di Madinah tu sangat istimewa. Dan kalau dia keluar, bermakna dia ni hak tak molek lah. Hak tak molek lah. Sebab Madinah tu dia menyingkirkan, dia membuang hak kotor daripada dia. Bermakna termasuk dalam hak kotor. Janganlah jadi gitu. Teruk tu. Kalau kata bodoh pun munasabah tu bodoh sungguh lagu tu. Kerana kesusahan, kerana gapo sikit sebanyak tu, janganlah meninggalkan Madinah. Sebab itulah ramai juga ulama yang kata hak semoleknya tak usah pergi duduk di Madinah, tak usah pergi duduk di Mekah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan makruh pergi duduk. Kalau kita duduk lain, pergi duduk Madinah, pergi duduk Mekah. Sebab apa? Dia takut kita tak tahan. Satunya, duduk sana buat dosa boleh berganda. Tidak serupa lain. Betul lah, jangan tengok hak buat kelebihan saja tu, hak pahala saja tu bergandanya. Hak dosa pun berganda juga. Jangan dia tengok hak pahala saja tu. Tengok hak dosa kata. Takut-takut kita tak erak duduk situ. Akhir sekali kita keluar, jadi nampak sangat, ketara sangat. Kalau tempat lain itu Nabi SAW tak ada kata hak keluar tu adalah sapah, kita kata adalah kekotoran. Lepas tu Allah SWT akan ganti hak lebih baik daripada dia. Mana dia tak baik lah. Takut-takut jadi gitu, maknanya malaslah kita
Baik tak usah pergi dulu lagi. Baik tak usah pergi dulu. Dia kata lagu tu. Tetapi kalau kita pergi dengan keyakinan, dengan kekuatan azam yang kuat, untuk duduk di sana, pahala dia besar banyak, dan kita tak ada maksud nak jahat, tak ada apa. Itu bagus. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri pun kata tak apa kalau lagu tu. Dan ramai ulama-ulama ni daripada dulu lagi sampai sekarang ni, semua ulama kata tak apa lagu tu, bahkan mustahab, elok, molek. Nak mati sana, nak duduk sana, nak buat ibadat sana, molek tu. Tak ada siapa larang. Tapi kena ingat tadi, kalau sampai pergi ke sana tu, sampai buat lebih daripada orang tempat lain, tak ada bahasa. Tak ada bahasa. Baik tak sagi kalau lagu tu. Inilah kelebihan Madinah. Lepas pada tu hak lain-lain tu seperti juga super dengan sebelum pada ni. Lepas tu Madinah ini dikawal daripada dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Apa maknanya? Di sini. Di sini Imam Nawawi petik ni. Kata-kata Qadhi Iyad. Cuba kita tengok dulu. Lepas tu bab satu lagi dia dekat tu. Bawah bab satu lagi tu. Bab Madinah menyingkir ataupun membuang kekotorannya. Dan Madinah itu dinamakan yang ni juga Tabah dan Taibah. Situ bawah tu. Tidak nak baca semua, tengok tu lah. Qala al-Qadhi. Situ bawah pada tadi lah. Fil Madinah inda tamfi khabathaha wa shiraraha kama yanfil kir khabath al-hadid. Bawah tu ada sebaris dua bawah tu dia kata qala al-Qadhi al-azhar anna hadha mukhtassun bi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي. هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر، لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا والله أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق، فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال ويحتمل أنه في أزمان متفرقة والله أعلم. Itu Imam Nawawi sebut. Dia petik daripada Qadhi Iyad kata. Lepas tu dia komen lah. Qadhi Iyad kata apa? Al-Azhar hak paling nyatanya hak ni cerita saat ni cerita saat ni Madinah ni begini-begini sifatnya tu, menghalau ataupun membuang kekotoran ini apa ni khusus dengan zaman Nabi SAW. Khusus dengan zaman Nabi SAW, bukan semua zaman. Kalau zaman lain, kalau orang duduk situ dia tubik, kita tak boleh nak hukum seperti ni. Tak boleh nak hukum seperti ni. Mana dia ni kau teruk, kau jahat. Orang lain hak gati dia tu lebih baik daripada dia. Tak boleh buat kesimpulan macam tu. Qadhi Iyad kata. Kerana di zaman Nabi SAW tidak ada orang yang boleh bersabar atas hijrah dia dan duduk bersama dia kecuali orang yang iman dia memang teguh. Sebab apa? Bila duduk di situ tu bukan duduk saja, risiko dia besar. Kalau orang perang, kena pergi perang. Cuba tengok berapa kali sahabat pergi perang, berpuluh-puluh kali pergi perang. Tak pergi perang tu ayat Quran, wa ala thalathati alladhina khulifu. Misalnya hak 3 orang sahabat tak pergi perang Tabuk tu selalu ayat kena boikot 50 malam, 50 hari 50 malam tak kecek belakang, tak ada tegur siapa. Bukan main. Kecuali orang yang tetap iman dia. Adapun orang munafik ataupun jahil-jahil di kalangan orang-orang ulu, supaya dalam hadis tadi yang kita baca tadi, yang tidak boleh bersabar atas kepayahan dan kesukaran di Madinah tu,
dan mereka tidak mengharapkan pahala, tidak nampak pahala tu lebih besar lagi. Sebagaimana Arabi tu kata, yang mengalami kesakitan tadi, dia minta biar Nabi SAW batalkan bai'ah dia. Jadi lagu tu lah. Di zaman Nabi SAW, kalau ada orang nak keluar, orang nak lari, sama ada munafik ataupun hak jahil. Hak jahil terlajak, ulu. Jarang sekali ada hak macam tu. Kalau tidak, tak keluar. Itu buktinya. Khusus dengan zaman Nabi SAW, dia mengikut Qadhi Iyad, walaupun dia tidak sebut di sini, kita tengoklah hak lain-lain itu, iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW kan, kemudiannya pergi keluar rata tu, pergi rata kan, sahabat-sahabat dia tinggal pun Madinah. Kalau tak tinggal, macam mana nak berdakwah? Macam mana nak berdakwah pada masa Nabi SAW khususnya? Dan hak dekat sikit zaman sahabat itu, kerana perlu orang pergi ramai sana. Zaman sahabat tu pun sudah rata dah pergi. Ini maknanya khusus dengan zaman Nabi SAW. Sebab apa? Nabi SAW memerlukan kepada pembelaan, kepada sokongan yang kuat, kepada orang yang sanggup berkorban nyawa dan segala-galanya, berada di sekeliling dia. Itu sebabnya. Tapi kata Imam Nawawi, apa yang didakwa oleh qadhi ni sebagai azhar, hak nyata ni, ini tidak lebih nyata, kata dia. Dia tak setuju. Pasal apa? Hadis yang awal dalam Sahih Muslim, dia kata kiamat tidak akan berlaku hingga Madinah ini akan mengeluarkan orang-orang jahat dia. Saat ni kita jumpa juga, ada dah sebahagiannya. Tapi hak ni di akhir, di akhir lagi lebih jelas lagi dalam bab Dajjal itu. Sebagaimana kir, tanur tukar besi tu mengeluarkan khabathal hadid, yakni kotoran besi. Wa hadha, hak ni kata Imam Nawawi, wallahu alam. Dia beringatlah, hak dia nak kata ni, dia komen Qadhi Iyad, dia tidak apa setujulah, tapi hak dia nak kata ni pun wallahu alam. Ni hak sebenarnya, kata dia, hak lebih tepatnya di zaman Dajjal, bukan di zaman Nabi. Hak Nabi SAW kata Madinah ni mengeluarkan orang-orang jahat di zaman Dajjal, bukan di zaman Nabi, kata dia. Buktinya, dia kata di akhir ahadith Dajjal, yakni Dajjal itu pergi menuju ke Madinah, dan Madinah bergoncang 3 kali. Di situ, bila bergoncang tu, Allah SWT mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik, tak ada habis. Pada masa tu, kata dia, pada masa tu. Boleh jadi ini khusus dengan zaman Dajjal. Lepas tu dia sebut juga, boleh jadi juga ni ada pada zaman-zaman tertentu yang berselerak lah, tidak tentu masa dia. Tapi begitulah keadaannya. Hak zaman Dajjal tu pun ada juga. Hak zaman Nabi SAW pun seperti Qadhi Iyad kata tu pun betul juga. Tidak salah tu, kalau terima kedua pun boleh juga, sebab masa lain-lain tu, kedua-duanya ada hadis belakang tu. Dan sahabat-sahabat begitu ambil berat sangat. Kalaulah boleh keluar mudah-mudah begitu, apa ya sahabat larang sangat, seperti kata tadi, siapa kata bodoh lah, tak cerdik, apa ni kita kata bongok, jenis-jenis gitulah. Siapa kata begitu, menunjukkan ada kelebihan dia lah, tidak nanti zaman Dajjal, tidak. Cuma hadis sebelum pada tu, Madinah dikawal daripada dimasuki oleh ta'un dan Dajjal. Apa maknanya? Ta'un dan Dajjal. Di sini Imam Nawawi tak ada syarah banyak ni, tak ada syarah banyak. Tak ada syarah banyak. Cuma dalam kitab Fathul Mulhim, syarah kepada Sahih Muslim ni juga, yang disyarah oleh Syekhul Islam Pakistan, iaitu Syabir Ahmad Uthmani. Syabir Ahmad Uthmani, dalam jilid yang ketiga dia syarah panjang, dan dia mari macam-macam pendapat. Apa makna tidak masuk ta'un? Memang tak ada ta'un ke? Tak ada penyakit merebak dan menyebabkan jadi orang mati?
dengan secara beramai-ramai dan ramai pula mati, lepas tu merebak dengan cepat. Tak ada ke penyakit macam tu? Kalau Dajjal ni bagai yang kita tak nampak lagi, kita kata ni ta'un ni, penyakit ni macam mana? Sebelum pada ni ada disebutkan wabak tu, ada juga wabak tu. Hak tu pun sudah tak ada lah juga. Tetapi dalam hadis Bukhari apa ada sebut juga, ada juga penyakit-penyakit macam tu. Apa makna dia ni? Mari kita tengok dalam kitab ni. Kita baca dalam kitab. Ini Fathul Mulhim. Setengah-setengah tempat tu dia panjang daripada kitab syarah. Ini Fathul Mulhim. Setengah-setengah tempat tu dia panjang daripada kitab syarah Nawawi ni. Ini dia syarah. Apa dia kata? Ala anqabil Madinah malaikah. Ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Bawah tu, situ kalau siapa-siapa ada boleh tengoklah. Bawah tu. Dia mari dulu petik dulu. Hafiz Ibn Hajar kata boleh jadi timbul kemuskilan. Dia kata tak masuk ta'un ke Madinah ni. Bapanya salahnya kalau masuk ta'un. Tidakkah ta'un ni, kalau orang kena ta'un ni mati syahid? Salah satu punca nak mati syahid juga kalau kena ta'un ni. Kan dalam hadis ada sebut. Apa-apa ya tak boleh masuk ta'un pula dari satu segi. Lepas tu apa ya letak ta'un ni sekali dengan Dajjal tu apa? Di sini ni apa? Itu kemuskilan. Dan dipuji Madinah. Madinah itu disebutkan sebagai kelebihan dia kerana tidak masuk kedua perkara. Mana mari daripada luar ni, nampak mari daripada luar ni. Dajjal mari daripada luar, ta'un pun mari daripada luar, terkawal tak boleh masuk. Seseolahnya penyakit itu mana jadi jenis merebak lah. Merebak, tapi tak boleh masuk, terkawal di situ. Baiklah kita kata wal jawaban dianya. Ta'un itu sebagai syahid, menyebabkan jadi syahid itu tidak dimaksudkan dengan sifat dia tu sendiri, kata dia. Sifat ta'un tu sendiri, tapi akibat dia tu ya dikiranya, akibat dia tu. Di sini dia sebut lagi ta'un yang dimaksudkan di sini ialah ada kaitan dengan jin. Ada kaitan dengan jin di sini. Lagu mana? Di sini ada isyarat bahawa jin-jin kafir dan syaitan-syaitan yang membawa penyakit dalam bentuk ta'un ataupun seumpamanya, itu terhalang daripada masuk ke Madinah. Kalau kebetulan lah ataupun dengan apa cara boleh masuklah juga syaitan ataupun jin ni, jin membawa penyakit ta'un ini boleh masuk, maka dia tidak dapat menyebarkannya di sana. Ini kata Hafiz Ibn Hajar, hak dia petik. Lepas tu Qurtubi pula muskil ni. Qurtubi jawab dalam mufhim dia kata maknanya ta'un tidak boleh masuk ke Madinah seperti yang berlaku di tempat lain. Mana seperti di tempat lain ta'un boleh jadi hebat, meluas, boleh berlaku. Tapi di Madinah ni tidak gitu. Tapi boleh jadi masuk juga. Kalau masuk pun tidak sekuat di tempat lain. Itu katanya. Seperti ta'un Amwas, ta'un Jarif, dia sebutlah ni ta'un yang pernah berlaku di negeri-negeri lain, di Syam dan sebagainya. Ini bermakna Qurtubi menerima juga mana ta'un itu, penyakit ta'un itu boleh masuk secara umumnya. Cuma hak masuk berat tu tak ada. Tidak begitu kata dia. Dia kata tidak begitu. Sebab apa? Ibnu Qutaibah dalam Ma'arif dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, termasuk Imam Nawawi dalam Azkar. Dia kata ta'un sama sekali tidak boleh masuk ke Madinah. Ta'un sama sekali tak boleh masuk ke Madinah.
dan Mekah juga tak boleh masuk juga. Tetapi ada juga ulama, sekumpulan ulama menukilkan bahawa Mekah ni telah kena ta'un, telah dimasuki oleh ta'un pada tahun, iaitu dia sebut sini 749 Hijrah, telah dimasuki oleh ta'un. Berbeza dengan Madinah. Penulis-penulis sejarah tentang Madinah ni tak ada sebut, siapa pun tak ada sebut bahawa pernah masuk ta'un, tak pernah. Tapi Mekah ada. Baiklah. Boleh jadi Qurtubi maksudkan ta'un itu iaitu jenis wabak jugalah. Wabak tu ada lah. Kalau wabak tu ada lah juga. Tetapi kalau nak kata ta'un menyebabkan mati beramai-ramai, itu tak ada. Ataupun ta'un yang ada, kalau ada pun itu kerana kerosakan alam sekitar, cuaca, udara yang berkaitan dengan hak tu lah, yang berkaitan dengan hak tu, dan mizaj manusia, hak tu berlaku. Sebab ada tersebut dalam Kitabul Janaiz Sahih Bukhari, dia sebut ni, kata-kata Abil Aswad, qadimtul Madinah wa hum yamutuna biha mautan dhari'an. Aku pergi ke Madinah, kata dia, pada ketika itu orang di Madinah tu mati dengan kematian yang cepat. Mana ramai lah mati. Ni kita nak kata gapo? Ni kita nak kata gapo? Fahadha waqa'a bil Madinah. Hak ni berlaku, telah berlaku di Madinah, dan ini adalah termasuk dalam wabak, tidak syak lagi. Termasuk dalam wabak. Lepas tu dia sebut apa nama ta'un ni apa maksud sebenarnya. Lepas tu dibahagi mari, kesimpulannya dia buat ni. Syabir Ahmad Uthmani ni seorang yang hebat jugalah. Kadang-kadang dalam syarah dia ni kita tak jumpa dalam kitab lain. Lagu tu dia kata hak betulnya, kata dia, yang dimaksudkan dengan ta'un di sini dalam hadis ini, yang dinafikan daripada dapat memasuki Madinah, ialah ta'un yang berpunca daripada ta'nil jin, tikaman syaitan, tikaman jin. Yani ada penyakit ini, mengikut dia di sinilah, ada penyakit yang berpunca daripada kerosakan mizaj manusia ataupun kerosakan sekeliling dia, ada alam sekitar dia. Boleh jadi juga penyakit itu berpunca daripada bukan alam sekitar ni tak, persekitaran ni, cuaca, udara ke apa, tidak, ataupun kerosakan mizaj, tidak, tetapi kerana gangguan luar, makhluk luar. Boleh jadi begitu. Seperti dia kata, ini contoh yang anda buat kesimpulan lah. Seperti kita kata orang berdarah hidung lah, kita kata ada orang berdarah hidung kerana panah, panah kepala dia ke berdarah hidung. Ada orang berdarah hidung kena rocoh kan, kena rocoh kau berdarah lah hidung, tidak sampai panah apa, dah pecah, darah lah hidung. Begitulah juga maksud dia di sini. Yang ni ta'un ni ada dua macam. Ada ta'un yang berpunca daripada kerosakan alam sekitar ini, ataupun kerosakan yang berlaku dalam mizaj tubuh seseorang itu, boleh jadi itu. Satu lagi ta'un yang berkaitan dengan jin, boleh jadi jin bawa penyakit ta'un itu. Yang dimaksudkan di sini ialah ta'un yang dibawa oleh jin itu. Hak tu tak ada. Mana seperti kita kata tadi, contoh tadi, kalau orang tu darah hidung ke sakit kepala, ya ada. Tapi kalau darah hidung ke kena rocok orang, tak ada. Gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Sebab jin ini selalu dalam hadis dia gunakan perkataan ta'n, yat'an. Dia tikam, dia cocok. Selalu dia sebut gitu. Sesuailah di sini disebutkan sekali dengan Dajjal itu. Jadi anda rasa hak ni lebih tepat. Walaupun dalam sejarah ke mana-mana pun seperti tadi disebutkan, tak ada hak dinamakan ta'un yang menyebabkan mati secara berleluasa, tak ada. Walaupun tak ada, tetapi kita lebih baik beringat hak ni mana ada pendapat ulama yang menyebutkan ta'un di sini berkaitan dengan jin. Sebab itulah letak sekali dengan Dajjal itu. Dajjal itu pun jenis makhluk yang merosakkan juga. Hak ni pun lagu tu juga. Fayahiju bidzalika at-ta'n ad-dam fil badan. Dengan sebab dia cocok tu, jadi darah manusia ataupun mizaj manusia ni bergelora sehingga jadi berubah, dan menimbulkan penyakit yang pelik ni lah. Ini hak ni tak masuk Madinah, sama sekali tak masuk.
Jadi jawapan Qurtubi tidak begitu jelas. Wa qala ba'dul ulama, tapi sebahagian ulama mengatakan ini termasuk dalam mukjizat Nabi SAW. Hak dia sebut ni. Sebab doktor-doktor daripada dulu sampai sekarang ni tak mampu nak buat ataupun nak hilangkan ta'un. Dia kata sini tak boleh masuk. Kok mana-mana pun tak boleh masuk. Tak mampu buat begitu. Daripada mana-mana negeri tak mampu. Tetapi ta'un ini memang tak ada di Madinah. Sepanjang sejarah ni memang tak ada. Hak tadi hak sebut mati tadi boleh jadi ada penyakit-penyakit yang tertentu, hak sikit lah, itu pun tidaklah kata mati beramai-ramai. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kalau ada ta'un tu jangan pergi ke situ, tak ada berlaku siapa pada masa tu kata jangan pergi ke Madinah. Sebab apa? Ta'un berleluasa di sana, kalau pergi nanti kena berjangkit. Tak ada. Hak mati tu mati, hak mana pergi tu pergi semacam, hak mana keluar pun keluar. Tidaklah kata berat. Sebab itu ada mungkin kebenaran di pihak Qurtubi tadi yang kata ta'un yang berat supaya tempat lain itu tak ada. Kalau kita nak terima hak tu sebagai ta'un pun, seperti dalam Bukhari saat ni, dalam Kitabul Janaiz dia sebutkan dia pergi ke Madinah, ada orang mati, ramai mati kerana penyakit. Di antara jawapan lagi hak disebut di sini, apa yang Nabi SAW ni dia gantikan, ni di antara jawapannya, iaitu Nabi SAW gantikan kepada mereka, gantikan ta'un itu dengan apa dia? Dengan demam. Adanya demam ataupun penyakit-penyakit lain lah kalau nak ada pun. Baiklah. Kerana ta'un itu dia mari sekali, apabila kena tu boleh jadi berat. Tetapi kalau demam tidak, dia selalu ada. Dengan sebab itu seseorang itu boleh pahala, tidak saja demam itu. Lepas tu tak apalah. Ada dalam hadis disebutkan, ni hadis dalam Mustadrak Ahmad daripada riwayat Abi Asib, Nabi SAW kata, Jibril datang kepadaku membawa demam dan ta'un. Aku terima, yang ni aku pegang ataupun aku terima demam itu di Madinah, dan aku lepaskan ta'un ke Syam. Itu dia. Iaitu hikmah apa Nabi SAW buat gini. Dia sebut ni, iaitu bila Nabi SAW masuk ke Madinah, sahabat dia tu tidak begitu ramai di peringkat awalnya. Dan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada sahabat-sahabat tu pergi ke Madinah. Madinah tu sudah tempat ataupun tanah yang berwabak, sebagaimana yang kita baca dalam hadis Aisyah tadi. Lepas tu Nabi SAW diberi pilihan antara dua, iaitu nak ta'un ke nak demam. Kedua-duanya ada pahala berlaku. Seperti dalam hadis yang lain ada disebutkan ta'un tu orang mati kerana ta'un tu mati syahid, mana ada pahala juga. Demam ni pun Nabi SAW kata tahur, insya-Allah. Tahur, dia menyucikan dosa seseorang. Maknanya ada kelebihan juga. Bila diberi pilihan itu, Nabi SAW memilih demam. Sebab apa? Demam ni tidak biasa. Tidak kata demam ni kalau demam kan sampai jadi mati, tidak seperti ta'un itu. Pasal apa? Pasal umat Islam kalau mati dah sikit tak ada lah. Dengan sebab tu dia terima demam. Tak say kata tak ada langsung ujian, cubaan, tak ada. Tak say lagu tu. Lepas pada tu, bila orang Islam ni memerlukan kepada jihad, berjihad dengan orang-orang kafir, dan diizinkan kepada Nabi SAW untuk berperang, kalaulah demam ni pun berterusan juga ada di Madinah, tentulah tubuh orang Islam tu jadi lemah, tak sihat. Nak pergi perang lagu mana? Ketika itulah ni kita nampak Syabir Ahmad Osmani dia cuba gabungkan semua hadis yang kita baca tu, selesaikan di sini. Ketika itulah Nabi SAW doakan biar pindah ke Juhfah. Demam tu pula. Sebab kalau demam, duduk demam semacam nak pergi perang lagu mana? Yang diperlukan untuk berjihad itu fada'a binaqlil humma min al-Madinah ila al-Juhfah fa'adat al-Madinah asahha biladillah ba'da an kanat bi khilafi dhalik. Selepas pada tu Madinah ni jadi satu
tanah yang paling baik lah. Selepas sebelumnya tidak begitu keadaannya. Bahkan pernah malaikat nak mari ta'un juga ke Madinah tu. Tetapi Nabi SAW tak terima. Tak sih. Maknanya kalau nak kira hak ni gambaran apa yang dia tunjukkan kepada kita ni melalui Jibril ke pun, bukan khusus dengan situ saja, tempat lain pun lagu tu juga ada tu, ada kaitan dengan perintah Allah SWT lah. Buat pergi ta'un, buat pergi penyakit, buat pergi gitu ni ada kaitan belaka. Bukan di sini saja. Cuma di sini kita tahulah mungkin Nabi SAW cerita. Thumma kanu min hina id. Selepas tu kata dia, orang-orang yang tidak dapat mati syahid kerana ta'un, dia boleh mati syahid dengan sebab dia pergi perang. Sebab ada jihad perang tu sudah dibenarkan, dia boleh mati syahid yang lebih besar lagi. Nak agak dia syahid ta'unnya. Baik syahid dunia akhirat tu, hak tu sudah dapat dah. Dan orang yang tidak pergi perang pula, katakanlah tak ada mati syahid, dia boleh demam. Sebab demam tu ada lagi. Demam yang merupakan hazzul mu'min minan nar. Demam yang merupakan bahagia orang mukmin daripada neraka. Tuhan beri dulu sikit-sikit dia kepada dia dalam dunia ni supaya dia tidak menghadapi ataupun merasai neraka tu. Dia beri dalam dunia sikit-sikit. Waktu tu ada hikmah dia juga. Thumma istamarra dhalika bil Madinah. Lepas tu begitulah keadaan. Molek tu perbahasan dia tu sangat baik. Jadi hak dia sebut tadi ta'un, dia dimaksudkan tak boleh masuk tu, nampaknya yang lebih jelasnya ta'un yang dibawa oleh jin makhluk lain. Hak ta'un hak lagu tu. Adapun ta'un kerana keadaan sekeliling ni, dia mengikut keadaan tu. Kalau kita kotor, kalau Madinah tu misalnya orang tak cara kotor, dia boleh berlaku wabak, boleh berlaku macam-macam sebab tempat lain je juga. Tetapi hak tu satu lagi bentuk tu, malapetaka daripada jin, daripada makhluk yang kita tidak nampak, daripada malaikat kau, daripada apa nak bawa benda-benda tu. Boleh jadi berlaku di tempat mana-mana. Kita kata gempa bumi, kita kata gitu gini. Sebab itulah sering kali kita tengok beberapa perkara berlaku boleh dikesan, beberapa perkara berlaku tidak boleh dikesan. Apa-apa. Ini menunjukkan bahawa di sebalik berlakunya sesuatu perkara, sesuatu peristiwa atau malapetaka tu, di sebalik tu ada benda yang kita tidak faham, hak luar daripada jangkauan pengetahuan manusia. Hak manusia tahu ni mengikut sebab biasa. Kalau di luar daripada tu dia tak boleh nak kesan apa ni. Mari mana pula ni. Kalau kaji virus ke kaji kuman ke gitu ni, setakat tahu hak tu, kadang-kadang tak tahu. Tak boleh nak kesan. Boleh jadi kerana kita tak tahu lagi, tak jumpa, boleh jadi juga. Ataupun boleh jadi hak dia mari dalam bentuk virus ataupun dalam bentuk kuman, dalam bentuk apa tu pun hak tu dah tu. Cumanya melalui jin, melalui gapo. Dia sebarkan melalui jin, melalui gapo. Inilah benda yang anda rasa molek perbahasan dia tu. Kalau kita nak terima hak tadi lah. Walau bagaimanapun pendapat ulama berbeza-beza tadi. Macam Qurtubi dia kata boleh jadi masuk juga, tapi masuk pun tidak berat. Dia kata gitu. Tapi dia tak ada sebut kaitan ta'un itu dengan jin ke apa, tak ada. Yang dimaksudkan dengan ta'un, dia diletak sekali dengan Dajjal itu kerana dia ni pun jenis makhluk yang pelik, yang bawa penyakit. Seterusnya Madinah ni nama dia Taibah ataupun Tabah. Sebenarnya nama Madinah ni kalau kita perhati dalam kitab-kitab lebih 90 nama dia. Lebih 90 nama. Macam-macam nama. Di antara nama dia nya hak tadi yang kita baca tadi. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan berada di negeri yang memakan negeri-negeri yang lain. Lagu mana negeri hak makan negeri-negeri lain? Maksudnya Madinah tu lah, negeri hak makan negeri lain. Makan lagu mana? Makan ni maksudnya duduk situ, bermula daripada situlah berkembangnya agama Islam. Negeri-negeri lain hak kafir tu dimakan oleh Islam. Satu demi satu. Itu maksud makan. Negeri yang memakan negeri-negeri lain. Salah satu nama Madinah yang disebut oleh ulamanya iaitu Akalatul Qura. Yang banyak memakan negeri-negeri. Banyak makan tu maksudnya menguasai negeri-negeri lain. Itu satu. Yang keduanya, ulama mengatakan negeri yang makan negeri-negeri lain maksudnya hasil bumi dia tak seberapa, tetapi oleh kerana dia menguasai negeri-negeri lain dan dia ni menjadi pusat harta ghanimah apa kekayaan sampai ke situ. Mana dia makan hasil negeri-negeri lain orang situ.
Itu juga satu pendapat. Dan banyak lagi, sampai 90 lebih lah kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah Madinah. Sejarah Madinah adalah disebut sampai 90 lebih nama. Di antaranya ialah Tabah dan Taibah. Asalnya sebelum Nabi SAW pergi itu nama Madinah Yathrib. Yathrib tu tidak molek, Nabi tukar nama. Hak dalam Quran, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u tu, hak tu orang munafik. Orang munafik bubuh nama tu. Allah SWT nukilkan hak mereka itu sebut. Bukan makna dia kenal nama tu, tidak. Maka li ahli Madinah, li ahli Madinah. Hak Madinah tu, hak tu hak. Madinah makna apa? Bandar. Bandar ni tempat makmur, tempat segala kemudahan ada. Segala kemudahan dan segala kesenangan ada, tempat tumpuan, tempat pusat. Itu makna Madinah. Tabah makna baik, wangi, semerbak, suci, mana serupa juga Taibah, mana begitu. Yathrib makna dia berterabur, berselera, ataupun celaan, yang menyebabkan celaan. Sebab itu tak molek Nabi SAW tukar Yathrib tu, maknanya yang berasal daripada tathrib. Tathrib maknanya celaan, tak baguslah, tak molek, ataupun berterabur, berselera. Dia tukar kepada Madinah. Dijadikan sebagai pusat, sebagai bandar yang memberi segala kemudahan kepada masyarakat. Sebab itulah Nabi SAW dia tak suka nama orang pula gitu juga. Kalau hak tak molek, dia tukar kepada nama yang baik. Inilah juga yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Tengok. Dulu petani tu kan, setengah-setengah orang sebut petani. Syekh Ahmad Al-Fatani, dia katanya mula-mula tukar nama. Dia kata Fatani tak kena, Fatani. Sebab tu jadi Fatani. Kalau Fatanah, daripada Fatanah makna bijaksana, cerdik, pintar. Tapi kalau Fatani maknanya fitnah. Timbul fitnah, kekacauan. Tak molek lah. Pada nama tu ada juga rahsia. Dengan sebab itu dia tukar. Tak usah sebut petani, kata dia, sebut Fatani. Itulah mula nama Fatani. Jadi ulama-ulama ni pun ikut sunnah Nabi SAW juga dalam menukar nama-nama tempat, menukar nama-nama orang. Memang itu semua perlu dibuat. Perlu dibuat. Sekarang itulah nampaknya malam ni kita akan sambung lagi lah, insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam wa akhiru.